Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bertemu lagi dengan Cikgu Saimi. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita di bawah aspek tata bahasa, iaitu cikgu ingin mengambil tema 9, ekonomi, keusahawanan dan pengurusan kewangan di bawah tajuk untung besar. Baiklah anak-anak, buku teks yang kita akan gunakan pada hari ini pada halaman 112 sehingga 113. Okey, kita pergi kepada standard kandungan dan juga standard pembelajaran. Okey, untuk standard kandungan, kita akan menyentuh 5.1, memahami dan menggunakan bentuk kata yang sesuai dalam pelbagai bidang. Manakala standard pembelajaran pula, 5.1.1, mengaplikasi bentuk kata tunggal dan kata majmuk dalam pelbagai laras bahasa dengan betul mengikut konteks. Okey, bagi objektif pembelajaran pula, pada akhir pembelajaran murid diharapkan dapat mengenal pasti sekurang-kurangnya 2 kata majmuk lengkap dan 3 bentuk kata majmuk biasa serta 10 bentuk kata tunggal berdasarkan petikan yang dibaca. Seterusnya, menulis satu perenggan pendek 30 hingga 50 patah kata berdasarkan kata tunggal dan kata majmuk yang diperolehi. Ini merupakan aktiviti pengukuhan untuk anda. Untuk kriteria kejayaan pula, murid mencapai objektif melalui membaca petikan untuk menyenaraikan bentuk kata majmuk dan juga bentuk kata tunggal. Yang kedua, melengkapkan kategori bentuk kata majmuk. Dan yang ketiga, menulis perenggan pendek bertemakan kebaikan melabur. Okey, kita tengok tunggal dan majmuk. Jika anak-anak melihat gambar ini tunggal, seorang-seorang. Menantikan insan di sebelahnya. Manakala gambar yang sebelah ini, insan ini tadi telah berjumpa dengan pasangannya, maka jadilah dua. Yang ini gambar menerangkan tentang tunggal. Tunggal, satu, tiada dua. Ini pula majmuk. Majmuk ni maksud dia lebih daripada satu. Lebih daripada satu. Untuk kata tunggal, kita lihat maksud kata tunggal, iaitu perkataan yang tidak menerima sebarang imbuhan atau tidak mengalami proses penggandaan dan perangkaian. Yang kedua, kata tunggal boleh terdiri daripada satu suku kata, dua suku kata ataupun tiga suku kata. Contoh, bah. Bah satu suku kata. Ubi dua suku kata. Dan pelajaran 4 suku kata. Yang paling penting kamu harus ingat kata tunggal merupakan perkataan yang tidak menerima sebarang imbuhan atau tidak mengalami sebarang proses penggandaan dan perangkaian. Kita pergi kepada jenis kata tunggal, iaitu kata tunggal yang merupakan unit yang bebas dan dapat berdiri sendiri sebagai satu contoh ayat. Contohnya siapa. Kalau perkataan siapa, siapa tu kita sudah faham maksud dia siapa merujuk kepada orang. Ataupun sudah. Ibu kita tanya, Ahmad, kamu sudah makan? Sudah ibu. Maksud dia sudah itu dah jelas menunjukkan perbuatan melengkapkan sesuatu. Dan kalau gitar, jelas menunjukkan satu benda, satu benda iaitu yang bernama gitar. Untuk kata tugas yang kedua, unit yang tidak dapat berdiri sendiri tetapi memerlukan sekurang-kurangnya satu unit yang bebas untuk melaksanakan tugas nahunya. Jadi contoh di, dari, pada, untuk. Kata tugas ingat, kata tugas merupakan kata seni nama, kata hubung. Yang memang tidak dapat berdiri sendiri dan memerlukan satu nahu untuk melengkapkan maksudnya. Jadi yang ketiga, jenis kata tunggal yang ketiga juga merupakan kata akronim, iaitu perkataan yang diterbitkan melalui proses penggabungan singkatan beberapa perkataan dan membentuk satu perkataan yang utuh. Utuh kuat. Contoh NATO, cerpin, pawagam. Ada banyak lagi yang lain, contohnya MARA, MRSM,
Okey, SBP, yang seangkatan dengannya. Jadi ini jenis kata tunggal iaitu unit yang bebas, dapat berdiri sendiri, yang berperanan sebagai kata tugas iaitu tidak dapat berdiri sendiri dan juga kata akronim juga merupakan kata tunggal. Kita dah berkenalan dengan kata tunggal. Sekarang ni kita berkenalan, kita mengetahui pula apa itu kata majmuk. Okey, kata majmuk ialah perkataan yang dibentuk dengan merangkaikan. Okey, rangkai dua kata dasar atau lebih dan perkataan baharu yang terbentuk itu mempunyai makna tertentu ataupun makna yang khusus. Okey, kita lihat bentuk kata majmuk. Okey, bentuk kata majmuk ni terdiri daripada 3 perkara penting iaitu dieja secara terpisah kecuali bentuk mantap. Okey, bentuk mantap kena eja rapat. Kalau kita pisahkan mereka, salahlah kita. Okey, kita jangan pisahkan yang mantap. Okey, yang kedua, bertindak sebagai satu unit. Maksudnya, walaupun dua perkataan yang dirangkaikan itu, tetapi merujuk kepada satu unit sahaja. Okay, dan tidak boleh menerima sebarang penyisipan. Okay, tidak boleh menerima sebarang penyisipan. Contohnya, jalan raya. Jalan raya merupakan kata majmuk. Kita tak boleh sisipkan dengan contohnya jalan dan raya. Dan dah jadi maksud yang lain. Okay, jalan dan raya dan memang salah pun dari segi nahunya. Okay. Kita pergi kepada kelompok kata majmuk. Okay, kelompok kata majmuk ada rangkai kata bebas, ada istilah khusus dan juga maksud kiasan. Okay, anak-anak boleh lihat di sini contoh yang cikgu berikan. Okay, untuk rangkai kata bebas, okay, kita gabungkan, rangkaikan dua perkataan ini untuk merujuk kepada satu perkara sahaja. Okay, alat tulis, jalan raya, tinggallah bom tangan. Okay, jadi kita rangkaikan dua kata dasar untuk membentuk satu unit maksud. Okay, istilah khusus sama juga. Istilah khusus ni memang kita gunakan untuk khusus yang rujuk kepada perkara yang dikhususkan itu. Dan untuk masuk kiasan merupakan simpulan bahasa. Okay, simpulan bahasa yang kita kategorikan dalam peribahasa. Seterusnya, untuk rangkai kata bebas ini juga terdapat gelaran. Okay, gelaran yang merujuk kepada seperti yang saya tulis di sini. Okay, seperti yang saya paparkan di sini, anak-anak dapat lihat. Okay, yang ini pun termasuk dalam kata majmuk tetapi dalam kategori rangkai kata bebas. Okay, tadi cikgu ada sebut tentang laras bahasa. Okay, laras bahasa yang kita perlu pilih untuk menyiapkan tugasan tugasan karangan pendek anda nanti. Okay, jadi laras bahasa ini ialah gaya dan penggunaan sesuatu bahasa. Hal ini merujuk juga kepada gaya dan pelisanan atau penulisan. Okay, merujuk kepada gaya dan pelisanan dan atau penulisan yang kita hendak tulis. Okay, laras bahasa terdiri daripada laras bahasa sains, laras bahasa biasa, laras bahasa media massa, laras bahasa rencana, laras bahasa sastra kreatif, laras bahasa sukan, laras bahasa agama, laras bahasa undang-undang sehinggalah laras bahasa akademik. Okey, setiap laras bahasa ini ditandai dengan kehadiran perkataan ataupun kosakata yang tertentu. Okey, yang mencirikan laras bahasa itu tergolong dalam kelompoknya. Okey, contohnya kalau laras bahasa sains, ada perkataan-perkataan tertentu dalam konteks sains. Contohnya dalam fizik kimia, ada magnesium, ada kufrum, ada peleburan, ada pencairan, contoh. Dan juga kalau laras media massa ni lebih kepada penggunaan bahasa yang bombastik, perkataan yang ringkas, yang padat. Kalau sukan, contohnya kita dapat lihat perkataan seperti regangan, kelenturan, dan sebagainya. Kesemua ini mempunyai kosakata yang tersendiri untuk mencirikan laras bahasa yang kita pilih itu merupakan laras bahasa seperti yang cikgu paparkan di sini. Okey, kita pergi kepada latihan. Senaraikan kata tunggal. Cikgu beri masa untuk baca petikan ini dan kita akan buat latihan untuk mencari kata tunggal. Baiklah anak-anak, kita
teruskan dengan latihan, iaitu senaraikan kata tunggal. Okey, cikgu bagi masa beberapa saat untuk anda membaca dan menyenaraikan kata tunggal. Okey, ingat balik kata tunggal yang kita pelajari sebentar tadi. Okey, baca secara scanning. Baca dalam hati, sambil itu kamu mencari kata tunggal yang terdapat dalam petikan yang cikgu berikan ini. Dan petikan ini sebenarnya cikgu ambil daripada buku teks kamu. Okey, kamu boleh rujuk dalam buku teks kamu. Surat 112 tadi. Okey, jom kita tengok jawapan. Okey, contoh jawapannya, kataan telah. Yang, rumah, tinggi, bijak, harga, kedai, satu, arah, tidak. Okey, tahniah kepada anak-anak yang berjaya menjumpai perkataan tunggal ini. Okey, kata tunggal ini. Seterusnya, okey, kenal pasti bentuk kata majmuk. Okey, kita lihat ayatnya. Pelaburan seumpama ini menuntut para pelabur untuk membeli hartanah seperti rumah, tanah, kedai atau rumah kedai. Sebaik saja pelabur mendapati harga hartanah. Okey, dot, dot, dot. Maksudnya ada perkataan lain selepas ayat ini. Okey, cuba cari. Jumpa tak? Kata majmuk ya. Kata majmuk mesti lebih daripada satu perkataan. Siapa yang dah meloncat-loncat jumpa tu? Mari kita tengok betul tak jawapan yang kamu peroleh. Okey, rumah kedai. Okey, rumah kedai bentuk kata majmuk, bentuk kata majmuk. Okey, kita lihat apa bentuknya. Okey, kata majmuk biasa sahaja. Okey, kita tengok yang nombor 2. Okey, ayat nombor 2. Pemegang amanah pula bertanggungjawab memastikan modal yang diberikan oleh pelabur diuruskan dengan betulnya oleh pengurus dana. Okey, cepat cari jawapan. Nampak tak? Nampak tak? Okey, nampak? Bagus. Apa itu? Bertanggungjawab dan bentuknya merupakan bentuk kata majmuk mantap. Okey, kata majmuk mantap ni kita tak boleh jarakkan. Contohnya bertanggung, kita jarakkan jawab ini. Tak boleh, salah. Okey, kita tak boleh memisahkan mereka kerana mereka sudah mantap. Okey, jadi kita biarkan mereka. Okey, bersama-sama berganding. Baiklah. Kita teruskan dengan bentuk yang masih lagi bentuk kata majmuk. Okey. Antara langkah yang perlu diambil jika ingin melabur dalam pasaran saham termasuklah melantik broker saham. Pelabur perlu bijak berurusan atau bekerjasama dengan remiser. Okey, jadi cuba cari. Dapat? Dapat? Bagus. Okey. Bekerjasama dan kita lihat bentuknya kata majmuk mantap. Yang tadi bertanggungjawab, yang ini bekerjasama. Baiklah, kita tengok yang kedua. Maisarah membantu bapanya dengan mencari maklumat tentang pelaburan yang dapat memenuhi cita rasanya. Okey, cuba cari. Dapat? Bagus yang dapat ni. Cepat. Okey, cita rasa. Okey, cita rasa tu kategori dia kata majmuk biasa. Pandai anda semua. Okey, masih lagi di bawah kata majmuk. Okey, saham di pasaran boleh meningkat atau merosot secara mendadak. Dalam hal ini, pelabur berpeluang untuk mendapat keuntungan yang luar biasa atau kerugian besar pada bila-bila masa sahaja. Okey, kita lihat. Luar biasa. Dan bentuk dia kata majmuk biasa. Okey, kita lihat pula ayat yang kedua. Bapa Maisarah telah memenangi hadiah berbentuk wang tunai sebanyak RM50,000 dan bercadang untuk membuat pelaburan dengan menggunakan wang tersebut. Okey, dalam konteks ini, kamu lihat ayat ini. Ayat ini merujuk kepada satu situasi peribahasa iaitu seseorang itu mendapat wang secara tiba-tiba
tanpa disangka-sangka. Cikgu rasa kamu tahu peribahasa ini. Kita dapat sesuatu wang ke sesuatu ganjaran yang banyak secara tiba-tiba, secara yang kita tidak sangka. Ini nama dia durian runtuh. Dan durian runtuh ini tadi cikgu ada bagi tahu kategori apanya? Maksud kiasan. Bagus anak-anak. Seterusnya. Tahniah kerana berjaya menjawab sebentar tadi. Yang kurang berjaya tidak mengapa, teruskan usaha kerana kita perlu belajar daripada kesilapan yang kita lakukan untuk terus berjaya. Kalau kita tak salah, kita tidak akan belajar. Jangan takut untuk melakukan kesilapan. Baiklah anak-anak, kita teruskan dengan tugasan kedua yang perlu kamu lakukan, iaitu kamu perlu menulis sebuah karangan pendek sekitar 30 ke 50 patah perkataan, satu perenggan sahaja. Anda perlu menggunakan kata majmuk dan kata tunggal yang anda peroleh daripada perbincangan tadi. Dan juga anda boleh menggunakan laras bahasa ekonomi ataupun laras bahasa biasa. Cikgu bagi talian hayat. Contoh karangan pendek, menggunakan kata tunggal dan juga kata majmuk yang kita dapat sebentar tadi. Keadaan ekonomi tidak menentu menyebabkan kita perlu bijak dalam berbelanja. Walaupun kita mempunyai kita rasa, cikgu ambil kita rasa, kemudian cikgu ambil tinggi. Namun kita harus ingat bahawa ekonomi tidak selalu stabil. Oleh itu kita harus bertanggungjawab untuk berjimat-jimat supaya tidak terjebak dengan masalah kewangan kelak. Setiap ahli keluarga perlu bekerjasama untuk menghadapi masalah ekonomi yang luar biasa serta tidak mampu diramal. Maka jadilah individu yang matang dalam berbelanja. Kamu boleh ambil ini sebagai panduan tetapi tidak boleh salin. Salin seperti mana yang cikgu buat ini. Kamu perlu mengemukakan idea kamu sendiri dengan menggunakan kata tunggal dan juga kata majmuk yang diperoleh dalam buku teks yang saya nyatakan tadi untuk menyiapkan karangan pendek ini. Kita perlukan idea yang fresh, kita perlukan idea yang segar, untuk menjadi seorang yang matang dalam berfikir dan juga bertindak. Cikgu tinggalkan anda dengan kata-kata yang cikgu ambil daripada Irfan Khairi. Siapa yang tidak kenal Irfan Khairi kan? Seorang usahawan yang tersohor di negara kita. Beliau menyatakan bahawa usaha mengejar kejayaan, usah mencari alasan. Jika kita mencari alasan, jika kita mencari dalih, sehingga bila pun kita tidak akan berubah, sehingga bila pun kita tidak akan berjaya. Segala-galanya memerlukan pengorbanan. Anda berkorban sekarang, insya-Allah masa depan anda akan lebih cerah dan juga berjaya. Cikgu doakan anda semua dapat menyiapkan latihan ini, dapat menyiapkan tugasan ini dengan penuh amanah, dengan penuh dedikasi. Selamat belajar. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Bye.